Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Minggu ini minggu yang ke-31. Kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam tajuk sifat bahan. Diharap murid-murid dapat bersedia untuk belajar tajuk ini. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat yang pertama, memerihalkan sifat bahan dengan menjalankan aktiviti. Yang kedua, menjelaskan pemerhatian tentang sifat bahan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Michael sedang membantu ibunya di dapur. Apabila dia menuang air ke dalam mangkuk kaca, dengan tidak sengaja, dia tertumpah air di atas meja. Ia mengambil sekeping lembaran plastik daripada pemegang. Kemudian, dia cuba untuk membersihkan tumpahan tersebut. Lembaran plastik tidak menyingkirkan tumpahan air. Eddie cuba untuk membersihkan tumpahan dengan menggunakan kertas tisu. Tumpahan air kini disingkirkan sepenuhnya. Sesetengah objek tidak boleh menyerap air dan sesetengah boleh. Lembaran plastik tidak sesuai untuk mengelap tumpahan air di mana-mana permukaan. Ini adalah kerana plastik adalah kalis air. Jadi, ia tidak menyerap air. Begitu juga dengan bahan-bahan seperti logam, getah dan kaca adalah kalis air. Ia tidak menyerap sebarang air. Tumpahan air kekal. Getah adalah kalis air. Ia tidak menyerap air. Kaca adalah kalis air. Ia tidak menyerap air. Beberapa objek menyerap air. Contoh ini adalah tuala tangan, kertas tisu dan tali pinggang kulit. Objek ini menyerap air. Tuala tangan yang diperbuat daripada kapas menyerap air. Kertas tisu dibuat daripada kertas. Kertas tisu menyerap air. Satu tali pinggang kulit diperbuat daripada kulit. Bahan kulit menyerap air. Baiklah, selepas murid-murid menonton video, cikgu akan terangkan apakah itu sifat bahan. Yang pertama, sifat bahan menyerap air atau kalis air. Semua bahan mempunyai sifat yang berbeza. Sesetengah bahan menyerap air dan terdapat sesetengah yang tidak menyerap air. Sesetengah bahan mengalirkan haba dan tenaga elektrik dan ada yang tidak. Sifat-sifat bahan yang berbeza ini berfaedah kepada kita. Kita boleh menggunakan bahan-bahan yang berbeza untuk tujuan yang berbeza. Contohnya di sini, tuala dapat menyerap air untuk membantu untuk mengeringkan rambut yang basah. Sifat bahan kalis air, payung yang kalis air menghalang seseorang daripada basah apabila hujan. Cuba murid-murid bayangkan jika payung ini dibuat daripada bahan yang menyerap air. Tentulah seseorang itu akan basah apabila hujan. Bahan menyerap air. Bahan yang menyerap air, iaitu bukan kalis air, adalah bahan yang boleh menyerap air. Bahan-bahan yang menyerap air termasuk kapas, kulit, kayu dan kertas. Kegunaan bahan yang menyerap air ini, kertas tisu dan tuala menyerap air. Kita gunakannya untuk mengelap permukaan basah. Tuala, sapu tangan, dompet, tali pinggang, tisu atau kertas dan surat khabar berupaya untuk menyerap air. Jadi, ia dapat digunakan untuk mengelap permukaan yang basah. Sifat bahan selain daripada bahan yang menyerap air, tentulah bahan itu bahan yang tidak menyerap air atau kita panggil kalis air adalah bahan yang tidak menyerap air. Ya. Bahan-bahan yang tidak menyerap air termasuk kaca, plastik, getah, logam. Kegunaan bahan kalis air ini, plastik dan getah boleh digunakan untuk membuat sarung tangan pakai buang. Bahan-bahan kalis air digunakan untuk membuat payung, baju hujan dan kemah. Logam dan kaca digunakan untuk membuat peralatan memasak dan pinggan mangkuk.
Di sini kita boleh lihat sifat bahan itu yang kalis air kerana kaca tidak menyerap air. Jadi, terdapat titisan air pada permukaan kaca. Baju hujan plastik juga tidak menyerap air. Serupa juga dengan tayar getah, kita boleh melihat titisan air pada permukaan tayar. Sama juga kepada tin aluminium, kita boleh melihat titisan air pada tin aluminium. Sarung tangan plastik pakai buang, kemah dan pinggang mangkuk juga merupakan bahan yang tidak menyerap air. Eddie dan adiknya Michael sedang melihat akuarium. Mereka melihat banyak ikan yang berwarna-warni berenang di sekitar batu karang dan jambatan seramik. Pasir berada di bahagian bawah. Tumbuhan air dengan beberapa biji batu kecil berada di satu sudut. Michael mengambil coklat dari poketnya dan memakan coklat itu. Kemudian, dia membuang pembalut plastik tersebut ke dalam akuarium. Pembalut plastik itu timbul di permukaan air. Eddie berkata, "Jangan buat begitu." Michael memungut pembalut itu. Dia kemudiannya bertanya, "Mengapakah pembalut ini tidak tenggelam ke bawah seperti batu karang, pasir dan batu-batu kecil?" Eddie menjelaskan bahawa bahan yang berbeza mempunyai kebolehan yang berbeza untuk timbul di permukaan air. Sesetengah objek timbul di permukaan air. Objek-objek yang diperbuat daripada plastik seperti pembalut gula-gula dan botol air mineral plastik timbul di permukaan air. Objek-objek yang diperbuat daripada kayu seperti rakit kayu juga timbul di permukaan air. Sesetengah objek tenggelam di dalam air seperti yang terdapat di bahagian bawah akuarium. Duit shilling emas dan perak juga tenggelam di dalam air. Objek yang diperbuat daripada tanah liat seperti pasu seramik tenggelam di dalam air. Objek-objek yang diperbuat daripada getah seperti tayar dan kaca seperti botol kaca juga tenggelam di dalam air. Sifat bahan yang kedua iaitu timbul di permukaan air. Bahan-bahan mempunyai sifat yang berbeza. Bahan berbeza dari segi kemampuannya untuk terapung di atas air. Suatu bahan akan timbul apabila berada di permukaan air. Contohnya kayu di sini, ia akan timbul apabila berada di permukaan air kerana sifatnya yang berupaya timbul di permukaan air. Suatu bahan akan tenggelam apabila berada di dalam air. Contohnya batu. Batu akan tenggelam apabila berada di dalam air. Bahan-bahan yang timbul di permukaan air atau yang boleh terapung di permukaan air. Contohnya kayu, gabus, plastik. Ini adalah gabus, plastik dan kayu. Inilah bot kayu. Kegunaan bahan-bahan yang timbul di permukaan air ini sifatnya kita boleh gunakan untuk membuat sampan dan pelampung. Sampan diperbuat daripada kayu dan pelampung diperbuat daripada plastik. Ya, bahan-bahan ini dapat timbul di permukaan air. Seterusnya, bahan yang mampu timbul di permukaan air adalah pelampung. Kita boleh lihat pelampung ini kalau kita pergi ke laut ataupun kita pergi ke sangkar ikan, sangkar ternakan ikan. Bahan-bahan yang tenggelam di dalam air. Bahan-bahan yang tenggelam di dalam air contohnya kaca, logam, batu kerikil dan tanah liat. Tenggelam di dalam air, kaca, ini adalah contoh gelas kaca, logam contohnya skru, batu kerikil dan tanah liat. Kegunaan bahan-bahan yang tenggelam di dalam air ini untuk membuat objek-objek seperti sauh. Ini adalah sauh kapal. Kegunaan sauh adalah untuk menghalang daripada kapal itu hanyut dibawa oleh arus lautan ataupun ombak. Jadi, sauh ini dibuat daripada logam. Jadi, jika sauh ini tidak dapat tenggelam, jadi kapal itu mungkin akan hanyut dibawa arus lautan. Jadi, pentingnya sifat bahan yang dapat tenggelam di dalam air ini ya.
Baiklah, kita pergi pada rumusan pelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita belajar bahan yang menyerap air. Ada 4, iaitu kapas, kulit, kertas dan kayu. Bahan-bahan ini dapat menyerap air dan sifatnya dapat digunakan untuk mengeringkan atau mengelap permukaan yang basah. Lawan kepada bahan yang boleh menyerap air adalah kalis air atau yang sama maksud dengannya adalah bahan yang tidak menyerap air. Contohnya, kaca, logam, getah, plastik. Kegunaan sifat bahan yang tidak menyerap air ini ataupun kalis air ini kita boleh gunakan untuk membuat baju hujan, kita boleh gunakan untuk buat kemah supaya kita tidak terkena hujan atau mengalami kebasahan apabila hari hujan. Sifat bahan yang seterusnya, bahan yang timbul di permukaan air. Contohnya kayu, plastik dan gabus. Bahan yang tenggelam di dalam air, contohnya kaca, logam, batuan dan tanah liat. Kegunaan bahan yang tenggelam di dalam air ini, contohnya sauh kapal yang dibuat daripada logam dapat mengelakkan daripada kapal hanyut dibawa oleh arus air. Tamatlah pembelajaran kita pada hari ini. Diharap murid-murid dapat menjawab soalan kuis yang telah disediakan. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.